pada kita, adakah iman di bumi ini? Jika dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia, apa yang telah kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Selamat sore ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. 主所爱的姐妹们，午安！ Kita sebentar akan belajar dari firman Tuhan. 这时候我们要预备心来学习神的话语。 Mari kita berdoa terlebih dahulu. 我们先来做一个祷告。亲爱的父阿爸上帝啊，感谢神，你今天让我们在这个10月份的最后一个姐妹会里可以相会在，纵然还在线上。感谢神圣灵的引领、保守、看顾，让我们今天带着喜乐的心再次聚在一起。虽然在不同的地方，但是我们同有一个心，就是要敬拜神。把这个短短的时间、听到的时间放在你的手里，求圣灵敞开我们的心，让我们心灵的耳朵和我们的心灵可以接受你的真理，然后成为我们路上的灯、脚前的光。愿神祝福这短短的时间，奉靠耶稣生命祈求的，阿门。 Amin. Ibu-ibu sekalian, sore ini kita akan memikirkan satu tema, ya, 2 juta berbanding 2. 今天我们的讲题的题目就是200万比2个。 Nah, perbedaannya jauh ya, 2 juta dan 2. 它的比较数字是太大了，200万比2个。 Jadi yang 2 juta ini apa? 那200万是什么呢？ Ya. Nah, bukan hadiah ya, saya hari ini nggak kasih hadiah 2 juta. Nggak ada. 200万不是礼物，我今天没有这么多的200万来给当做礼物给姐妹们。 Ibu-ibu sekalian, diperkirakan 2 juta itu adalah jumlah orang yang keluar pada waktu itu dari tanah Mesir. 这个200万被估计成一个从埃及出来的以色列民。 2 juta itu bukan hanya orang Israel, ternyata ada bangsa-bangsa lain juga yang ikut pada waktu itu sama-sama keluar. 其实这200万的，差不多200万的人数，不单单只是以色列民，还有周遭的民族跟着以色列人一起出埃及， 也有。 Pada waktu itu Tuhan sudah menyuruh Musa membawa mereka keluar karena mereka akan dipimpin atau dibawa ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. 当时耶和华要摩西把从埃及为奴的以色列民带到神所允许赐给他们的地，就是迦南地。 Tetapi waktu kita membaca kisah bangsa Israel ini, 当我们来读圣经，了解以色列民的历史的时候， ternyata hanya 2 orang yang boleh masuk, diizinkan masuk ke tanah perjanjian. 原来神只允许2个人进入到神允许之地。 Mari kita lihat Bilangan 14 ayat 24. 我们来打开圣经民数记14章24节。 Di dalam kitab Bilangan pasal 14 ayat 24 ya. Nah, firman Tuhan berbunyi demikian ya. 14 24. Saya baca dulu dalam bahasa Indonesia. Jadi di sini. Tetapi hambaku Kaleb, karena mempunyai hati berbeda dan mengikut aku sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. 唯独我的仆人加勒，因他另有一个心志，专一跟从我，我就把他领进他所去过的那地，他的后裔也必得那地为业。
Baik. Di dalam bahasa Indonesia disebut di sini hati yang berbeda atau jiwa yang lain, gitu ya. 在中文我们就是另有一个心智， Apa ini maksudnya? 这是什么意思呢？ Dan bukan hanya dikatakan hatinya berbeda atau jiwa yang lain ini, tetapi dikatakan bahwa Kaleb ini mengikut Tuhan sepenuhnya. 这里另有一个心智，并不是说他有另外一个其他的， Bukan hanya itu maksudnya. 不单单只是那个，但是他的有的就是专一的跟从耶和华。 Apa sebenarnya maksudnya hati yang lain ini, yang berbeda ini? 那另有一个心智到底是什么意思呢？ Kalau kita masuk ke dalam masa perjanjian baru, yaitu ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, 现在我们进入到耶稣的时代，耶稣已经来到世界那个时代。 pada suatu malam ada seorang pemimpin agama Yahudi yang datang bertemu Tuhan Yesus. 有一个晚上，有一个犹太教的领导者来见耶稣， Namanya adalah Nikodemus. 就是尼哥底母。 Ya, mungkin pernah ya ibu-ibu dengar nama ini. 当然，姐妹们会熟悉这个名字。 Dia mencari Tuhan Yesus. 他来寻找耶稣， Dia mau ngobrol-ngobrol, mau tanya jawab dengan Tuhan Yesus. 他有一些问题想要跟耶稣谈。 Ya, ada orang tanya, kenapa dia datang malam-malam? 那有些人问，为什么他夜晚才来找耶稣呢？ Dan banyak orang juga berpendapat bahwa ya dia pemimpin agama, kalau datang siang-siang nanti orang tuh ya bikin gosip sana sini. 因为他是宗教的领导者，假如他来早上来见耶稣的话，其他人会很多的说三道四，对他会说三道四的。 Begitu kira-kira ibu-ibu 他 ya. 的意思大概是这样， Namanya adalah Nikodemus. 他叫尼哥底母。 Nah, di dalam percakapan dengan Tuhan Yesus, 在他跟耶稣的谈话当中， Tuhan Yesus mengucapkan satu kalimat ataupun satu pernyataan kepada dia. 在这次谈话中，耶稣给他一个说法。 Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 5, Yesus itu berkata begini. Dia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." 就是在约翰福音第3章第5节，耶稣回答尼哥底母说：“我实实在在告诉你，人若不从水和圣灵生，就不能进神的国。” Apa ini? 这是什么意思呢？ Apa yang dimaksud dengan dilahirkan kembali dari air dan roh? 就是什么叫做从水和圣灵重生呢？ Ibu-ibu, ada orang mengatakan ya ini penafsir Alkitab ya. 圣经解释圣经的专家们说， Setiap orang lahir itu memang ketika lahir dari seorang perempuan ada cairan yang ikut lahir, maksudnya ikut keluar. 当然每个妇人在生产婴孩的时候，有那个子宫里有一些的水会跟着出来的。 Nah, kita kenal dalam bahasa Indonesia ada disebut dengan air ketuban ya. 就是那个ketuban，我们叫印尼文。 Ya, mungkin bahasa Mandarin nanti kita cari lagi ya air ketuban. Ya. Oke, setiap kita lahir memang ada unsur air di situ. 每一个婴孩出世都有水的因素在里面，元素在里面。 Tapi lihat, Yesus mengatakan dari air dan roh. 但是耶稣所说的是从水以及灵， Nah, ini yang menarik saudara-saudara. 这是非常重要 Karena ada 非常有趣 unsur 的， rohnya ini. 因为有灵这个字。 Jadi kalau ibu-ibu dan saya atau orang lain kalau tidak ada lahir dari roh, hanya lahir dari air, berarti kita sama saja dengan orang yang belum percaya Tuhan Yesus. 所以弟兄，所以姐妹们，我们跟随神的，无论是姐妹们或者我们自己，假如我们不是从神的灵生的，我们跟外邦人没有什么相差。 Yang bisa membedakan kita dari, maksudnya kita sebagai anak-anak Tuhan adalah karena kita dilahirkan dari roh. 能够跟外邦人分别出来的，是因为我们有灵再次的让我们重生。 Nah, makanya kita disebut sebagai ciptaan yang baru. 所以就称我们为
重生，因为由圣灵来重生我们。 Dan arti dari dilahirkan dengan roh itu adalah yaitu di dalam ayat yang ketiga. 所以从圣灵生的，我们从第3节可以看到， Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. 就是若不从圣灵生的，就不能看神的国，进神的国。 Nah, lalu lihat ya, di dalam ayat ke-6, 第6节， apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. 所以从肉体生的就是属肉体，从灵生的就是属于灵。 Itu dia. Ya. Jadi kita ini dilahirkan kembali, 所以姐妹们，我们是被重生的， tapi bukan dengan cara masuk kembali ke perut ibu lalu lahir lagi, bukan ya? 并不是自己上说进到母腹当中，然后我们再重新的再出生一次，不是。 Dan ini lahir kembali juga bukan reinkarnasi, 这个重生并不是转世、 atau apa lunhui itu ya. 轮回， Nah, bukan, tidak sama. 不一样。 Jadi kita di dalam roh itu dilahirkan, gitu ya, diselamatkan. 就是我们的灵重生，是被拯救的灵。 Nah, ciptaan baru dalam Kristus inilah yang memiliki iman untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. 所以被更新的灵，神才引起他们进入到迦南应许之地。 Nah, maka di dalam Efesus 4 ayat 24 dikatakan, inilah manusia baru itu yang disebut manusia baru. 所以在以弗所书第4章24节这里告诉我们，这就是照着神的形象造的新的人。 Nah, manusia baru ini lawannya ataupun kontrasnya adalah manusia lama. 新造的人，他的反面就是老旧的人。 Apa yang Yesus katakan ini sama dengan yang Paulus katakan, Rasul Paulus katakan. 耶稣所说的这句话跟保罗以后说的话是相同的。 Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 Paulus berkata demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 就是在哥林多前书这里告诉我们，后书哥林多后书第5章17节。 第5章17节这里说到，所有在基督里的，他都是新造的，就是已过，新的已经来了。 Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, ketika bangsa Israel mau masuk, sudah mau mendekati tanah Kanaan, 姐妹们，当这些以色列人要进到应许之地迦南地的时候， nah pada waktu itu Musa ada mengirim 12 pengintai atau mata-mata. 当时摩西差派这些探子去窥探， Mereka melihat situasi di sana, lalu pulang dan membawa laporan. 所以他们就在要到的地方，要允许进去的地方那里窥探，然后把这个报告带回给摩西。 Yang 10 orang ini pulang lalu berkata kepada rakyat yang ada, wah, kami lihat orang di sana penduduknya seperti raksasa, tinggi-tinggi besar. 4个探子回来报告给周遭的人说：“我看到当地的人是巨人，比我们高大的很多。 Kami ini seperti belalang aja. 我们就好像蚱蜢这么小， Belalang dibanding raksasa. 所以就好像蚱蜢跟一个巨人这样的差距。 Membandingkan raksasa mungkin oke lah, kita bandingkan dengan gajah lah ya, besar ya. 虽然我们现在想象不出巨人到底是怎么样，我们把它当成是一只象鱼、一只蚱蜢吧。 Belalang apa? Caman ya? Ya. Belalang, kecil lah. Nah jadi, mereka bilang janganlah, kita ini pergi itu mengantar nyawa saja. 所以这个4个探子就说：“我们不能进去，我们进去就是送死而已， Kita pasti kalah. 我们一定是被打败的。”
Wah, jadi kemudian tiba-tiba 2 orang muncul, Yosua dan Kaleb. 那就还有2个人就出现了，加勒以及约书亚。 Mereka bilang apa? 他们说什么呢？ Ya, kita jangan takut. 我们不可以惧怕， Ingat, Tuhan sudah janji akan berikan tanah itu kepada kita. 我们要记得神已经允许把那些地赐给我们， Nah, Tuhan akan menyertai kita. 神一定与我们同在。 Nah, di sini ada satu perkataan ini membuat apa? Membuat rakyat tuh marah sekali dan mau membunuh mereka berdua. 这些话呢，让一些的大部分的以色列民非常的生气，甚至有的要拿石头要打死这2位 Nah, 约书亚。 kita bisa memahami ya, rakyat begitu banyak dan mereka sudah dengar laporan begini-begini. Ini 10 orang begini ngomongnya. Ini cuma 2 orang loh. Nah, gitu loh. 我们可以来想象一下，这个4个人的报告要跟这个2个人的报告相比的话，我相信大部分的人一定不支持这2个人的 Saya 说法。 pikir-pikir ya, jangan-jangan kalau saya di situ pun ya, saya akan pikir-pikir lebih masuk akal nih 10 orang ini ngomong. 假如我当时在场的话，我自己心想，我也站在这4个探子的这一边。 Mungkin saya tidak punya iman barangkali seperti Joshua Kaleb barangkali ya. 也许我不会有像加勒以及约书亚这样大的信 Mungkin 心。 saya juga akan ikut marah gitu ya. Kalian ini mau kami mati sia-sia atau apa? Ya mungkin. 也许我们会向他们喊叫说：“你要让我们去送死吗？白白送死吗？” Tapi ternyata peristiwa ini memberikan satu pelajaran rohani bagi kita. 这个故事给了我们启发，对我们来说是一个启发。 Yang 10 orang ini melihat masalah dan melihat ya dari sudut pandang dunia ini. 这4个人所看到的是从世界观的角度来看事情， Tapi yang 2 orang ini 但这2个人 dia melihat dari sudut pandang Allah, sudut pandang surga. 就是从神的角度、天国的角度来看这个状况、这个事情。 Memang betul kita akan menghadapi orang-orang yang tinggi besar di sana. Memang betul. 当然不可否认的，我们一定要面对这些巨人。 Dan yang mereka masuki di sana itu adalah kota-kota yang berbenteng. 要进入的那些城邑是非常坚固的，有围墙的城。 Dan mereka sudah terbiasa berperang. 他们已经习惯了作战的，当地的人是习惯作战的。 Nah, ini orang Israel bukan biasa perang punya, bukan. 以色列民这么久来是不习惯征战的， Mereka biasa jadi budak dan kerjanya bikin batu bata. 他们的专门就是作为奴仆，还有就是制造这些瓦砖。 Dan mereka ya kan nenek moyang mereka juga menggembalakan. Dia jadi gembala sebetulnya. 他们的祖先就是牧羊人，所以他们就很在牧羊方面。 Oh, bagaimana mau menghadapi penduduk tanah Kanaan? 那我们怎么样这样的状况，怎么样来面对迦南地的那些人呢？ Ibu-ibu tahu begitu mereka masuk, ya, nanti setelah mereka masuk ya, ibu-ibu tahu apa yang mereka hadapi. Pertama mereka hadapi salah satu kota yang besar itu yaitu Yeriko. 姐妹们，我们晓得，当他们第一个进入的城市是什么呢？就是耶利哥， Nah ini kota yang besar. 这是很庞大的国 Saya 地 yakin 方。 juga dijaga oleh pasukan-pasukan yang kuat. 当然，这个城市是有很坚固的军队在维护着他们，保护着他们。 Tetapi Yosua dan Kaleb ini mempunyai iman. 但是约书亚与迦勒有信心。 Apa yang bisa kita pelajari? 那姐妹们，我们可以学习 Nah 什么 sekarang 呢？ kita dalam perjalanan menuju ke surga. 我们现在的路途正在走进天国的路途当中。 Di dalam perjalanan ini ada banyak kesulitan, penderitaan, kesusahan. 当然，在这段路途当中，我们会面对很多的困难，很多的危险。 Kadang-kadang kita rasa ingin menyerah. 有的时候，我们觉得我们要放弃了。 Kadang-kadang mungkin kita berpikir apa bedanya saya dengan orang yang bukan Kristen? 有的时候，我们自己会想，我跟这个非信徒有什么差别呢？ Kenapa saya juga menghadapi banyak kesulitan, masalah, penderitaan, sakit dan sebagainya? 为什么我跟他们一样都有疾病，都有困难，都有挑战我要面对的呢？ Nah, ibu-ibu, ini iman kita sedang diuji. 所以姐妹们，这个时候就是我们信心被考验的时 Nah, 候。 mari kita ingat Joshua dan Kaleb.
我们假如这样的话，我们再次的记得约书亚一家了。 Betul, kita menghadapi banyak tantangan, kesulitan, betul. 真的，对的，我们面对了很多问题，很多的挑战。 Tapi kita jangan menyerah. 但是我们要记得，我们不可以妥协，不可以 Kita 放弃， jangan mundur. 我们也不会退缩。 Kita jangan berkata, saya nggak mau lagi ikut Tuhan, udah saya tinggalkan saya mau balik kepercayaan yang lama saja. 我不再跟随耶稣了，我要回到我以前的信仰，不可以这样。 Atau saya nggak mau percaya kepada Tuhan lagi. Nah, 或者是先说我不再相信主了。 nah, ibu-ibu saya mau katakan, Anda akan jadi orang yang paling rugi di dunia. 所以，当你有这个决定的时候，你在世界上你是个最愚昧的 Di 一个 dalam 人。 dunia rugi, nanti di dunia akan datang juga rugi. 在这个世界上，我们已经是成为一个亏损的人，然后在以后的世界里、天国里，我们也是成为一个愚昧、亏损的人。 Jadi jiwa yang lain ini manifestasinya adalah manusia yang gambar dan rupa Allahnya sudah dipulihkan. 这里的刚才我们读到的另一个心智，就是一个人他的灵已经他的表现已经是被神更新过的一个新造的人的表现。 Ya, kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah. 我们是被创造按照神的形象造 Karena 的， dosa, gambar rupa Allah menjadi rusak. 因为罪以至于神的形象被破坏到。 Tetapi 但是 dalam Yesus Kristus kita dipulihkan. 但是在主耶稣基督里面，我们重新被恢复起来，被更新起来。 Puji Tuhan, ini Yesus. menjadi pribadi yang imannya itu tidak takluk lagi karena ketakutan akan maut. 经过神这样的塑造我们，重新的让我们重生，我们对什么问题我们不会觉得在害怕怀疑了。 Makanya orang percaya dikatakan mereka akan mendapatkan hidup yang kekal. 所以为什么信的人被允许得到永生呢？ Sekalipun kita memang akan meninggalkan dunia ini secara jasmani. 纵然当然我们会离开这个世界，会放下我们这个肉 Tetapi 身， kita bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. 但是我们的灵与神在永恒的天国里。 Nah, inilah pelajaran rohani yang bisa kita pelajari sore ini. 今天下午我们可以学习的这个真理，就是这一段。 Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. 愿神祝福他的话语。 Ibu-ibu tetap semangat ikut Tuhan. 姐妹们不要放弃，要坚持的、忠心的跟随主。 Firman Tuhan sampai di sini. 我们的今天的这个信息到这里。 Nah, ibu-ibu sekalian tetap jaga kesehatan. 姐妹们，我们要持续的保守我们自己的健康， Tetap doa, merenungkan firman, terus membangun hubungan dengan Tuhan. 不断的殷勤的祷告。可以的话，我们读经，我们不断的接着祷告，与神有沟通。 Doakan gereja kita, jemaat majelis dan hamba-hamba Tuhan, doakan. 同样的，我们要为着我们的教会、我们的牧子传道、我们的知识干事们，还有我们的弟兄姊妹们，我们的教会。 Doakan pekerjaan Tuhan melalui sekolah pendidikan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. 同样也不断的为着我们的学校，它是一个传福音这么大的场地，我们也不断的为新的灵魂而做代祷的工作。 Mari kita berdoa mengucap syukur. 来，我们做一个感恩的祷 Bapa 告。 di sorga, terima kasih kami mengucap syukur firman Tuhan pada sore hari ini. Mengingatkan kami untuk belajar dari Joshua, dari Kaleb, yang mereka memiliki satu iman, satu jiwa yang lain, hati yang berbeda. Itu mereka percaya kepada Tuhan, mereka beriman. Mereka adalah manusia-manusia baru ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk keindahan teladan hidup, teladan iman ini. Tolong kami Tuhan di dalam perjalanan rohani ini. Kami mengiring Tuhan, mungkin kami ada banyak menghadapi tantangan, kesulitan dan sebagainya. Tapi tolong kami supaya kami jangan menjadi lemah dan mundur. Apalagi kami sampai meninggalkan Tuhan. Janganlah itu terjadi pada kami. Tuhan terima kasih untuk firman Tuhan. Kami mengucap syukur, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 阿门。 Ibu sekalian selamat sore, sampai bertemu di lain kesempatan. 姐妹们午安，下一次再见。